Jadi wasailil ta'arufi 'alal khatib wal makhtubah. Jadi macam mana cara-cara dia untuk nak berkenalan ni lah antara peminang dengan juga orang yang dipinang. Khatib dengan makhtubah. Makhtubah ghalibnya memang kena tak marbutah. Sebab apa? Sebab makhtubah tu memang perempuan, tak ada lelaki yang dipinang, biasanya perempuan yang dipinang. Tu dia kena letak ta marbutah. Fa yajibu ala ahli al-khatibi al-bayani bima yu'allimunahu an ibnihim min al-umur al-mu'assirati salban fi nikah. Yang mana wajib kepada ahli al-khatib, maknanya ahli keluarga lelaki tersebutlah, peminang tersebut, al-bayan bima yu'allimuna, dia kena jelaskan semua apa yang dia tahu tentang anak dia. Maknanya ahli khatib, ahli keluarga peminang tersebut wajib jelaskan semua apa yang dia tahu tentang anak dia tersebut tadi. Minal umuri mu'athirati salban fi nikah. Dengan apa-apa sahaja perkara yang memberi kesan negatif kepada perkahwinan. Kesan tak baik. Contoh macam anak lelaki dia tu, dia dah tahu dah anak lelaki dia memang jenis yang pemalas. Lepas subuh tidur, bangun zuhur, lepas tu baca Quran seminggu sekali, malas. Maka benda tu akan mengganggu, akan memberi kesan yang buruk kepada pernikahan. Wajib ahli keluarga kena bagi tahu. Anak lelaki saya ni dia malas ni. Anak perempuan saya ni dia malas, dia ada penyakit ni, dia macam tu semua, dan dia pun macam tu, kena cakap. Jadi wa kadzalika al-jiran wa zumala al-amal. Tapi kalau berkenaan dengan perempuan yang contoh dia pernah rosak ataupun pernah jadi pelacur, berkenaan dengan dia kena bagi tahu ke tak yang dia pernah berzina, itu ada khilaf. Tapi ulama menyarankan supaya kalau perempuan tu dah benar-benar bertaubat, maka dia jangan sebut. Kecuali kalau dia tak bertaubat lagi, memang kalau dia kena, ahli keluarga dia kena bagi tahu. Kalau dia dah bertaubat, dia dah insaf, eloknya jangan dia bagi tahu. Sebab kenapa? Sebab nak menjaga hubungan pernikahan tersebut. Jadi wakadzalikal jiran wa zumala'il amal. Begitu juga dengan jiran dan juga kawan-kawan sekerja dia lah. Walladzina yus'aluna an syakhsin aw imra'atin yajibu an yadillu bi syahadatihim lillah. Begitu juga bagi jiran-jiran ataupun kawan-kawan dia, walladzina yus'alun, siapa-siapa sahaja yang ditanya tentang dia, wajib untuk dia bagi petunjuk bi syahadatihim lillah. Wajib dia bersaksi dengan nama Allah. Wallahi memang saya nampak dia budak, kawan saya ni memang baik. Memang dia tak pernah tinggal solat, dia selalu ni kena bersyahadah dengan nama Allah. Sebab itulah antara 3 dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa besar apa dia? Selain daripada syirik, selain daripada derhaka ibu bapa, apa dia? Yang ketiga, memberi kesaksian palsu. Bila kita memberi kesaksian yang palsu kepada orang, dosa dia adalah antara dosa-dosa yang besar lah. Kama fa'alahu Rasul SAW akhrajahu Muslim. Seperti mana yang Rasulullah pun buatlah. An Fatimah bin Qaisin annaha ja'at ila Rasul. Fatimah ni datang kepada Nabi. Fatimah Fatimah binti Qaisin. Dia kata inna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abu Jahmin khatabani. Dia kata dua orang datang peminangi aku. Seorang Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang lagi Abu Jahmin, ya. Abu Jahmin, dan dua-dua datang untuk khatabani, dua-dua datang meminangi aku. Faqala Rasulullah, amma Abu Jahmin fala yad'u asahu an atiqihi. Nabi pun sebut, Nabi kata Abu Jahmin ni dia seorang yang yad'u asahu ala atiqihi. Maknanya apa dia? Maksud dia adalah seorang yang sangat banyak suka pukul perempuan. Ya'ni kathirun tarbul nisa. Abu Jaham ni maksud yad'u asahu an atiqihi, maknanya dia banyak mendera perempuan, banyak suka pukul perempuan lah. Ada juga pendapat lain kata wakilah kathirul asfari wat tarahul wat tarhal. Ada juga pendapat kata dia ni banyak berjalan, banyak musafir lah. Dia jarang duduk menetap. Nabi sebut, Nabi kata pula wa amma Muawiyah. Nabi pun sebut pula tentang Muawiyah. Muawiyah fasu'lukun ma la mala lahu. Nabi kata dia fakir. Dia seorang yang miskin lah. La tutiqinal aishu ma'u. Kamu pun tak boleh nak bertahan, takut kamu tak boleh nak bertahan lah untuk hidup dengan dia.
Jadi ankihi Usamah bin Zaid. Nabi pun sarankan orang lain. Nabi kata Usamah bin Zaid lah. Fakarih tuhu. Tapi Fatimah ni tak suka. Dia tak suka Usamah bin Zaid sebab li'annahu aswad wa hiya min asyrafin nas. Sebab dia Usamah bin Zaid ni tak berapa nak cantik lah. Dia tak berapa nak handsome sebab dia hitam, dia gelap. Okay, so maqala laha. Semua Nabi kata apa? Nabi kata ankihi Usamata fanakahtuhu faja'alallahu fihi khairan. Waktu Nabi kata apa? Nikahilah kamu dengan Usamah. Maka dia pun nikahlah. Maka apa? Fatimah pun bernikah. Makna kat sini cerita nak tunjuk bahawa kita perlu untuk memberi syahadah bila orang tanya kita tentang seseorang. Dia tak kira mengumpat. Sebab tu dalam syarat mengumpat dia ada 6 syarat yang dibenarkan oleh ulama. Pertama, istaftah, mendapatkan fatwa. Yang kedua, istisyarah untuk mendapat petunjuk. Kemudian apa lagi? Istizlam maksudnya, benda melibatkan kezaliman. Dia ada beberapa lah. Tapi antaranya ini, termasuk jarh wa ta'dil pun sama. Okay, jadi ini adalah kebenaran dalam kita menjelaskan. Tetapi kaedah fiqhiyah kita kena ingat. Al-masyaqqah tuqaddar biqadariha. Masyaqqah dibenarkan berkadar sahaja. Kalau dia nak tahu setakat tu je kena cerita. Jangan cerita lebih. Kalau dia nak tanya tentang apa pendapat kamu tentang dia. Okay, jawab satu je dulu. Ulama kata jawab satu je dulu. Dia seorang yang baik akhlaknya. Kalau dia rasa tak tenang lagi, dia tak rasa cukup, dia tanya lagi baru kita jawab lagi satu. Bila tak cukup lagi baru tambah lagi satu. Jangan kita terus sebut semua. 10, 12, jangan sebut semua. Sebab masyaqqah tuqaddar biqadariha. Dia masyaqqah ni dibenarkan berikut kadar dia sahaja. Jadi kalau ditanya apa pendapat kamu tentang nakib? Nakib ni baik. Okey, kalau itu yang baik, kalau yang tak baik. Nakib ni dia contoh bukan nakib lah, orang lain lah. Dia si Fulan ni selalu masuk kelas lambat. Jawab satu dulu. Kemudian dia tak cukup tu. Lagi-lagi baru tambah lagi satu. Sampailah kita rasa sampailah dia kata dia dah cukup. Baru kita berhenti. Tak boleh kita sebut semua. Dia tu dikira mengumpat. Itu adalah antara guideline dia lah. Okay, seterusnya bawah. Okay. Fala ikrah ala al-fatayat hatta al-ayam ala zawaj. Jadi bagi fatayat ni samalah macam jariyah. Maksud dia anak gadis lah. Hatta al-ayam ala zawaj. Dia boleh ambil beberapa hari untuk dia berfikir. Untuk kahwin ke tak dengan orang yang dia nak tu. Man la tuhib walahunna hurriyah. Walahunna hurriyatul ikhtiyar. Dan bagi perempuan tu dia boleh nak ambil masa beberapa hari nak fikir, nak istikharah. Kemudian dia bebas untuk memilih lah. Seperti mana dalam hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha. Dia tu lebih layak untuk diri dia sendiri. Dia lebih berhak untuk pilih bagi diri dia sendiri min waliha, daripada wali dia. Makna ayah dia tak boleh nak paksa dia lah. Tak boleh nak paksa dia untuk kahwin dengan orang yang dia nak. Okey. Wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Maknanya anak dara itu dialah yang tusa'zanu min nafsiha. Maknanya dia yang mendapat izin dari diri dia sendiri. Bukan daripada orang lain. Qala na'am. Okey, jadi lauru di indahu majah Ibnu Majah bi isnadin sahih an Abu Ibni Buraidah an Abihi qala semua ni. Okey, ni lah Nabi kata ni, perempuan ni nama dia apa nama perempuan tadi? Seorang perempuan tu datang, dia kata inna abi zawwajani ibna akhihi liyarfa'a bi khasisatahu. Dia kata ayah aku ni dia nak kahwinkan aku dengan anak ibna akhi, anak saudara dia. Maknanya sepupulah. Untuk nak menjaga khasisah. Khasisah nama dia, khasisah ni adalah keturunan dia. Qala faja'al al-amra ilaiha. Dan ayah dia memang nak bagi jadilah kalau boleh, nak suruh kahwin dengan anak saudara ayah dia, iaitu sepupu bagi perempuan ni lah. Maka faqalat, dan perempuan tu kata apa? Qad ajaztu ma sana'a abi walakin aradtu an ta'lama an-nisa an laisa ila al-aba'i min al-amri syai'a. Dia kata apa? Aku
aku reda dengan apa yang dilakukan oleh ayah aku, walakin aratu an ta'lamu nisa, tapi aku nak bagi tahu dekat semua perempuan bahawa anna laisa ilal abai minal amri syai'un. Dia kata walaupun dia reda dengan pendapat ayah dia, tapi dia kata sesungguhnya para bapa itu tidak ada sebarang hak, walaupun sesuatu hak, tak ada hak selangsung ke atas perkara ni, dia kata. Jadi itulah maknanya satu hadis yang menggambarkan bahawa hurriyatul mar'ah ataupun hurriyatul fatayat dalam khitbah, dalam pertunangan. Okey, ada soalan? Okey, tak ada Kemudian ragma dzalik, meskipun macam tu, jawazu ala waliyihinna al-mujbir wa huwa al-aba wa abil aba ayunkihu banatuhum al-abkar as-sighar wal kibar likamali syafaqatihim ala banatihim. Al-mujbir maknanya tapi macam mana pun haruslah untuk wali itu dia memaksa, ataupun mujbir maknanya al-mujbar maknanya bukan mujbar maknanya perempuan yang dipaksa itu apa dia? Al-aba wa abil aba. Ayunkihu banatuhum al-abkar as-sighar wal kibar likamal syabab. Maknanya bolehlah untuk dia nak menikahi anak perempuan dia yang masih abkar, maknanya yang masih dara ni, sama ada masih kecil ataupun dah besar, likamal syafaqatihim. Sebab apa? Sebab syafaqatihim, sebab kasih sayang wali itu biasanya sempurnalah terhadap anak-anak perempuan dia. Wa adamul adawah bainahum, dan biasanya memang tidak adalah bahawa wali ni dia ada adawah, tidaklah sebab musuh. Tak pernah bermusuhlah wali dengan anak ni. Sebab tu walau macam mana pun Islam benarkan untuk bapa ni dia paksa juga, sebab jaranglah di antara wali dengan anak sendiri ada bermusuhan. Ma'al qudratil al-fata' ala sadaq wa wujudil kafa'ah bainahuma kama isyarah. Jadi sebab apa? Sebab pertama kudrah, mengikut pada kemampuan mereka, dan juga wujudi al-kafa'ah, dan juga berdasarkan sekufu lah di antara keduanya itu. Bila wali tu tengok sekufu memang sesuai, maka dia pun suruh kahwin, maka Islam benarkan. Kama istaratuha al-Hanafi, tapi ini adalah pendapat mazhab Hanafi, sebab mazhab Syafi'i tak apa kahwin tak sekufu. Tapi mazhab Hanafi tak boleh, wajib sekufu dalam menikah. Makna tak boleh menikah. Ini disebut dalam kitab fiqh ni. Syarat dalam Hanafiyah mesti sekufu. Kalau perempuan tersebut umur dia 12, umur dia 16, maka lelaki tersebut pun tak boleh terlalu tua daripada itu. Okay, jadi arkan nikah.